Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada minggu yang lepas-lepas kita telah pun menelusuri pelbagai tajuk berkenaan fiqh bagi pelajar tahun 5. Insya-Allah taala pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan zakat, yang mana pada minggu yang lalu kita telah membacakan tentang pengertian zakat, dalil naqli tentang zakat dan juga hukum membayar zakat. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk syarat wajib zakat pada muka surat 49. Baik, untuk kita menunaikan tanggungjawab zakat di dalam Islam, kita mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang pertama, orang itu mestilah Islam. Orang Islam dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan orang yang itu mestilah juga merdeka. Yakni dia kena bebas daripada ketuanan kepada orang lain. Dia bebas merdeka. Dirinya adalah seorang yang merdeka. Dan yang ketiga, syaratnya dia mestilah cukup haul. Ini adalah syarat wajib bagi zakat. Dia cukup haul. Cukup haul. Di mana apa maksud cukup haul? Cukup masa yang disimpan sesuatu harta itu. Sama ada setahun dan sebagainya. Yang kemudian milik sempurna. Harta itu adalah milik dia, bukan dia pinjam ataupun bukan milik orang lain yang ada pada dia. Tetapi harta itu adalah miliknya sempurna, sepenuhnya. Dan juga cukup nisab, cukup timbangan ataupun kuantiti yang perlu dikeluarkan zakat bagi sesuatu harta itu. Kemudian kita masuk kepada bahagian-bahagian zakat. Zakat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat harta. Ingat, zakat terbahagi kepada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Lihat kepada muka surat 50. Kita membacakan tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah ialah mengeluarkan makanan asasi sebanyak 1 gantang Baghdad untuk diberikan kepada golongan fakir dan miskin bermula awal Ramadan sehingga sebelum salat hari raya Aidilfitri. Ini adalah zakat fitrah. Kadar bayaran ataupun pengeluaran zakat fitrah ini adalah 1 gantang Baghdad makanan asasi sesuatu tempat seperti beras atau gandum. Atau pada hari ini kita juga boleh mengikut sukatan ataupun timbangan 2.27 kilogram beras bersamaan kadar nilai wang semasa. Kita boleh gantikan makanan asasi tersebut berdasarkan nilai mata wang ataupun wang ringgit kita pada hari ini. Kita tak perlu lagi beri beras atau gandum, boleh bagi. Tapi kalau kita nak lebih mudah, pada hari ini kita boleh menggantikan dengan nilaian wang. Baik. Tahukah anda mengeluarkan zakat dapat membersihkan diri daripada sifat bakhil? Kadang-kadang berkaitan dengan harta ini kita menjadi macam susah ataupun rasa sayang kepada harta benda kita. Tetapi dengan kita melaksanakan ibadah zakat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita rasa kasih sayang kepada orang lain, kasihan kepada orang lain, merasai keperitan dan kesusahan orang yang miskin, yang tiada harta. Jadi kita bolehlah memperbanyakkan sedekah dan membantu orang yang susah. Kemudian jenis zakat yang berikutnya adalah zakat harta. Jadi zakat harta ialah mengeluarkan sebahagian harta kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupi syarat-syaratnya. Zakat harta ni ada syarat. Jenis-jenis zakat harta, yang pertama emas dan perak.
Ni kalau kita ada simpan emas dan perak, mata wang yang disimpan. Ini adalah jenis pertama daripada zakat harta. Kemudian yang kedua, pendapatan dan gaji. Perniagaan kita, zakat perniagaan, zakat pendapatan, ini termasuk dalam zakat harta. Yang ketiga, binatang ternakan seperti unta, lembu dan kambing. Hasil pertanian dan buah-buahan seperti padi, gandum, tamar dan anggur. Kesemua ini dikenakan zakat ke atas perkara-perkara ini. Tanaman kita, kebun kita, binatang-binatang ternakan kita, semuanya ada zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah harta galian seperti emas, perak, biji timah, besi, petroleum dan sebagainya. Ini juga dikenakan zakat dalam syarak kita, dalam Islam. Baiklah, kita lihat kepada muka surat 52. Golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah orang yang fakir. Orang yang fakir, betul-betul tak ada harta. Yang kedua, miskin. Dia ada harta tapi sikit sahaja harta dia. Yang ketiga, amil. Amil ni adalah yang bertugas mengutip bayaran zakat daripada kita. Itu dipanggil amil. Yang keempat, mu'allaf, iaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Kita bantu dia dengan duit zakat untuk dia memulakan kehidupan yang baharu. Yang kelima, mereka yang berhutang. Kita boleh bantu orang untuk melunaskan hutang dia dengan duit zakat. Yang keenam, fi sabilillah, berjihad ke jalan Allah. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, dia layak untuk menerima zakat. Kerana semasa dia pergi berjuang itu, dia tidak lagi bekerja untuk mendapatkan pendapatan, maka orang-orang Islam lain yang berada di sekelilingnya mengeluarkan zakat untuk membantu kehidupannya. Yang ketujuh, Ibn Sabil, iaitu mereka yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang baik. Orang musafir meneruskan perjalanan dia, kita boleh bayar zakat kepada dia untuk dia meneruskan perjalanan untuk tujuan yang baik seperti menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, ar-raqib, iaitu ar-riqab, iaitu hamba. Hamba sahaya juga kita boleh mengeluarkan zakat, membayar kepada mereka ini. Jadi ini adalah 8 golongan orang yang layak menerima zakat. Tapi pada hari ini tinggal 7 sahaja kerana tiada lagi perhambaan yang diamalkan di kalangan orang Islam. Tapi pada zaman Nabi dahulu adanya hamba, dan hamba ini layak untuk menerima zakat. Kita lihat hikmah zakat ini memberikan kegembiraan kepada fakir dan miskin pada hari kebesaran Islam seperti hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Menanamkan perasaan, simpati dan kasih antara sesama manusia. Bila kita mengeluarkan harta kita dan beri kepada orang yang memerlukan, ini akan menimbulkan rasa kasih sayang sesama kita. Dapat menampung kecacatan yang mungkin berlaku pada ibadah puasa. Pada zakat fitrah itu mungkin ada cacat celanya pahala puasa kita. Kita melakukan maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat-maksiat kecil, yang dia tidak membatalkan puasa tetapi memakruhkan, mengurangkan pahala puasa. Jadi kita dapat menampung kembali pahala puasa kita itu tadi dengan membayar zakat fitrah. Kemudian menghilangkan sikap bakhil dan kedekut. Jadi orang yang pemurah. Kita berkongsi rezeki yang kita dapat dengan orang lain. Ini adalah amalan yang paling sukar untuk kita laksanakan, tetapi paling Allah suka. Kan? Kita ada harta, kelebihan harta, kita kongsikan bersama-sama agar kenikmatan dan keseronokan ini dapat dirasai bersama. Dan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kita dapat hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menjadi bakhil ataupun kedekut, kita sendiri yang rugi sebenarnya. Kita tidak akan kaya di dunia ini. Tapi
Kalau kita berkongsi rezeki kita, bersedekah, membayar zakat kepada orang lain, membantu orang yang susah, ini semua akan memberikan kita ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di akhirat kelak. Bahkan, inilah yang akan menjadikan kita orang yang kaya di akhirat kelak, insya-Allah ta'ala. Jadi, setakat itu dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini merupakan tajuk yang terakhir bagi subjek fiqh tahun 5. Ustaz harap kamu menyiapkan nota berkenaan tajuk ini dan juga jangan lupa untuk menyiapkan latihan aktiviti melalui buku inovatif yang ada pada kamu. Setakat itu dahulu. Iktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.